Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Malaysia antara negara yang paling lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap keganasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestin, baik menerusi kepimpinan negara maupun rakyat Israel dan sekutunya secara sedar atau tidak sebenarnya merasa tertekan terhadap tindakan Malaysia. Jika tidak, masakan Israel cuba mengaitkan Malaysia dengan pejuang Al-Qassam, langkah seterusnya yang digerakkan beberapa badan bebas berpusat di dalam jaringan internet rakyat Malaysia sebahagiannya mula menjalankan gerakan memboikot produk dan perkhidmatan yang menyumbang dan berpaksikan Israel. Dan esok dikabarkan ada boikot besar-besaran di seluruh negara terhadap sebuah rangkaian restoran makanan segera, dan kupasan terhadap isu boikot ini akan kita bincangkan bersama tetamu sebentar nanti. Suara bantahan dan kecaman terhadap kekejaman Zionis terhadap penduduk Islam Palestin di Gaza terus bergema, dan tindakan memboikot produk-produk keluaran Israel dan syarikat-syarikat proksinya hanya salah satu cara untuk memberi tekanan terhadap rejim Zionis. Dan selain boikot perhimpunan secara aman antara yang turut diusahakan, dan ini antara yang dizahirkan Sabtu lalu apabila lebih 50,000 membanjiri dataran Merdeka bagi menyertai perhimpunan mengutuk Zionis. Dianjurkan dua pertubuhan bukan kerajaan, NGO Viva Palestina Malaysia dan Al-Aqsa Sharif, perhimpunan itu bertujuan membantah kekejaman rejim Zionis terhadap rakyat Palestin di Gaza. Dan meskipun dirancang pada saat-saat akhir, namun ia berjaya menghimpunkan puluhan ribu peserta terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang bersatu suara untuk memberi mesej kepada dunia bahawa rakyat Malaysia menolak sepenuhnya serangan rejim Zionis di Palestin. Dataran Merdeka berubah wajah dipenuhi kibaran bendera Palestin dan sepanduk pelbagai slogan yang menyatakan sokongan tidak berbelah bagi rakyat Malaysia kepada penduduk Gaza. Kita boleh menggerakkan anak-anak kita, ibu-ibu kita, bapa-bapa kita dan keluarga Malaysia untuk faham akan realiti di Gaza dan memberi sokongan dan solidariti mereka kepada perjuangan Palestin di Gaza. Seluruh rakyat Malaysia berkumpul di Dataran Merdeka ni dan meluahkan apa yang kita rasa, apa yang terpendam dalam hati kita ni. Kita nak serangan yang sangat biadab ini berakhir sekarang. Kita tidak mahu serangan ini berhenti besok ke lusa. Kita nak ianya berakhir sekarang. Gelombang bantahan terhadap kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin, khususnya di Gaza, semakin merebak dan dilihat lebih besar berbanding siri bantahan sejak beberapa tahun lalu. Apa yang kita boleh buat tentang perkara ni? Tiap-tiap hari kita nampak berita, takkan kita nak tengok aja. Ini sesuatu benda yang pada saya menggerakkan diri saya dan ramai kawan-kawan artis lain untuk datang ke sini untuk bersama semua rakyat Malaysia. Hari yang sangat berbangganya saya menjadi rakyat Malaysia melihat berbilang bangsa dan agama datang di sini dengan suara yang kuat menentang sekeras-kerasnya pembunuhan kanak-kanak di Gaza. Memang kita pun orang Palestin tahu, orang Malaysia very supportive. Pun ke tahun lepas ke Gaza, orang memang Ahmad ke Malaysia macam mana? Yang orang tu memang tahu. Dia rasa pun yang orang Malaysia dia bukan dekat jauh, tapi dalam hati dia memang dekat. Dia memang rasa. Walaupun sokongan tidak berbelah bagi ditunjukkan dalam isu Palestin, namun tiada siapa yang lebih memahami keperitan dan kesesaran hidup di bawah penaklukan Israel selain daripada rakyat Palestin sendiri. Tekanan besar-besaran terhadap rejim Zionis perlu dilakukan secara berfokus
dan berterusan Malaysia menentang sekeras-kerasnya jenayah pencabulan hak asasi manusia yang dilakukan secara terang-terangan terhadap penduduk Gaza ketika ini, dan mereka bukan sahaja dinafikan hak untuk hidup di sebuah negara merdeka, malah dinafikan hak untuk hidup. Tentera Zionis melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk awam di Gaza yang tidak berdaya dan tidak bersenjata. Wanita dan kanak-kanak mati setiap hari, dan pembunuhan wanita dan kanak-kanak adalah agenda terang-terangan Zionis untuk menghalang wanita Palestin daripada melahirkan zuriat dan untuk memastikan kanak-kanak generasi masa depan umat Islam Palestin tidak dapat hidup untuk membela nasib bangsa mereka. Dan menyedari itulah dua badan NGO paling aktif di Malaysia dalam memperjuangkan isu Palestin, Viva Palestina Malaysia dan Aqsa Sharif menghantar petisyen kepada kedutaan Mesir dan Amerika Syarikat di Ibu Negara minggu lalu, dan berikut kandungan petisyen yang akan dikemukakan. Usaha memboikot produk asing sebenarnya memberi peluang yang baik kepada usahawan tempatan untuk mengetengahkan produk mereka di pasaran, menggantikan barangan berkepentingan Israel yang diboikot. Usahawan tempatan sepatutnya melihat perkara ini sebagai satu cabaran dan peluang kerana mereka bukan tidak mempunyai kemampuan untuk menggantikan produk pro-Israel, dan usaha memboikot produk berkepentingan Israel perlu dilihat dari sudut positif terutama oleh usahawan-usaha Malaysia. Jika selama ini perniagaan mereka sentiasa dibayangi jenama-jenama asing, kini muncul peluang untuk mereka berkembang. Contohnya pengeluar daging burger utama tempatan Ramly Burger yang telah membuka restoran makanan segera perlu bijak mempromosi perkhidmatan mereka sebagai alternatif kepada rakyat Malaysia yang mula menjauhi pesaingnya yang dikatakan pro-Israel. Dan begitu juga dengan pasaraya besar tempatan seperti Maidin perlu bijak mengambil peluang terhidang ini untuk menguasai pasaran terutama yang melibatkan barangan keperluan harian, dan tidak kurang juga Felda Global Ventures FGV yang memiliki rangkaian barangan keperluan memasak seperti minyak masak, margarin susu, pekat manis, mi segera dan produk sejuk beku seharusnya menjadi pilihan kepada rakyat Malaysia yang bersetuju untuk memboikot produk-produk yang berpaksikan Israel. Dan jika benar rakyat Malaysia serius dalam usaha memboikot ini, mereka seharusnya konsisten dan bukan sekadar menjalankan usaha memboikot dalam jangka masa tertentu sahaja. Dan apatah lagi Israel juga telah mencabar kita untuk meneruskan hidup tanpa produk-produk pro mereka. Baiklah, seperti yang dijanjikan di studio kami bawakan Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Dr. Makmur Othman. Assalamualaikum Datuk. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih sudi bersama kami hari ini untuk membincangkan isu boikot ini. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan hari ini, mungkin Datuk boleh memberi sedikit definisi boikot itu sendiri. Boikot ini maknanya pilihan kita. Kita tahu bahawa setiap wang yang kita perolehi, kita bertanggungjawab ke mana nak kita infak dan kita belanjakan. Kita mesti jelas walak kita, sokongan dan dukungan kita. Dan sudah tentulah dalam kita menyatakan sokongan ke satu produk itu, mesti ada asas dia. Mesti ada niat kita kenapa. Kalau kita memboikot atau menyisihkan satu barangan itu pun, kita mesti mempunyai tujuan atau misi dan visi yang jelas. Memboikot suatu barangan itu bermakna kita tidak menyokong, tidak membeli, malah kita tidak mewar-warkannya untuk mempromosikan barangan tersebut. Dan kita juga pada masa yang sama harus dan wajar untuk menyokong produk yang menyaingi produk tersebut supaya kita menyatakan sikap yang jelas. Sebab itu saya merasakan bahawa dalam isu ini kita kena jelas matlamat kita ialah untuk memberikan
satu mesej yang jelas kepada kelompok pengganas, kelompok yang tidak menghormati kemanusiaan, yang memusuhi keamanan ini, bahawa kita tidak menyokong produk mereka kerana mereka menyokong perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Sehingga mereka menjelas sikap mereka. Kalau mereka itu kembali kepada sikap kemanusiaan, maka kita boleh pertimbangkan untuk melonggarkan boikot kita tersebut. Dan saya percaya bahawa boikot ini akan berkesan kalau kita buat secara teratur dan terancang. Sebab itulah saya berharapkan supaya kita wujudkan satu sekretariat untuk kita mengenal pasti betul-betul produk mana yang wajar diutamakan pemboikotannya dan jelas sokongannya kepada Zionis dan Israel dan juga mereka ini mendukung kekejaman yang dilakukan ke atas kemanusiaan. Bukan saja kita panggil umat Islam, tetapi kita tahu bahawa Zionis ini dia memusuhi semua orang. Selain daripada kumpulan mereka, mereka namakan sebagai kumpulan Goyim dan mereka memusuhi mereka semua ini. Dan saya percaya bahawa tindakan kita ini adalah tindakan yang berasaskan kepada paksi untuk menyatakan sokongan kita kepada mereka yang menyokong keamanan, mereka yang inginkan kebebasan, mereka yang ingin hak asasi mereka terbela. Jadi Datuk, saya ingin petik sedikit yang saya dapat dari laman sosial di mana dinyatakan di sini bahawa boikot produk Israel bukan produk Yahudi, dan sini beliau mengingatkan bahawa penentangan terhadap Israel adalah ekoran segala kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh negara itu. Dan kita tidak anti setiap individu Yahudi sebagai satu bangsa, tetapi kita menentang Israel atas segala kejahatannya. Mungkin komen daripada Datuk. Dan ini yang kita kena jelas. Ya. Bagi saya sebagai umat Islam, Islam ini datang untuk keharmonian, untuk rahmat, untuk kasih sayang. Dan memang kita tidak boleh membenci suatu kaum kerana kaum tersebut. Itu begitu dilarang oleh agama. Tapi khusus untuk Yahudi dan Nasrani ini, Al-Quran menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuhan mengatakan bahawa orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan reda dengan umat Islam sehingga kita ikut cara mereka, cara pemikiran, pemerintahan, makan dan sebagainya. Sebab itulah kita dapati bahawa adalah wajar untuk kita bersifat tegas. Maknanya kita asyidda ala kufar, kita bersifat tegas dengan mereka. Kalau mereka melakukan kezaliman, kejahatan, kita mesti bersifat tegas untuk mereka kembali kepada kebaikan. Dan saya percaya bahawa sifat ini, bila dikatakan walan tarda itu, sifat itu kekal sampai bila-bila. Ini bermakna permusuhan orang Yahudi kepada umat Islam ada satu permusuhan yang nyata, yang hakiki, yang berterusan. Sebab itu bagi kita adalah jelas untuk kita menyediakan diri kita untuk kita berhadapan dengan mereka. Sebagaimana kita menyediakan sama ada dari segi teknologi, dari segi food safety, dari segi segala-galanya, dari segi perkhidmatan. Sebab itu saya percaya bahawa dalam kita gairah untuk memboikot ini, jangan sampai kita tergelincir kepada asas yang utama. Asas yang utama ialah kita nak bangunkan produk umat Islam. Sebab itu saya mengharapkan sangat supaya entrepreneur Muslim ini mengambil kesempatan dengan meningkatkan keterampilan mereka, kualiti mereka, research mereka, presentasi mereka. Kadang-kadang kita dapati bahawa produk yang dihidangkan oleh umat Islam itu mempunyai kualiti yang bagus. Tetapi kalau tidak dipresentasikan dengan betul, tidak diberikan hospitality ataupun layanan yang bagus kepada pelanggan-pelanggan, akhirnya pelanggan akan membuat pertimbangan yang tidak wajar. Sebab itu saya percaya bahawa dalam hal ini jelas yang kita tentang itu adalah kekejaman negara Israel, Zionis tersebut. Tapi kita tidak sampai boleh membenci orang Yahudi. Sebab ada juga di kalangan orang-orang Yahudi itu tidak menyokong kepada keganasan. Tetapi kalau kita lihat sikap Israel, dia membuat hukuman secara kolektif. Adalah wajar juga untuk kita bertindak demikian. Kita bertindak secara kolektif menentang negara Israel Zionis tersebut. Sebab bagi saya dari segi hukum alam, every action have a reaction. Kalau mereka bertindak sekadar itu, maka kita tidak pun bertindak sekadar itu. Kita tidak boleh
melebihi sehingga bersifat zalim. Artinya kalau hari ini kita lihat Israel atau Zionis ini menggunakan senjata yang begitu canggih untuk membunuh bukan saja kita panggil pejuang-pejuang Hamas dan pejuang pembebasan kemerdekaan, tetapi dia membunuh orang yang tidak berdosa, orang tua, kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Ini satu tindakan yang bacol, tindakan penakut. Sebab itu saya rasa tidak cukup untuk sekadar kita memboikot, tetapi malah kita kena bagi lebih daripada itu. Mungkin kita tidak boleh nak memberikan secara terang-terangan atas sebab-sebab tertentu, tapi saya percaya bahawa paling tidak pun kita mesti mempunyai sikap yang demikian. Sebab dalam hal untuk kita memperjuangkan sesuatu ini, perlu ada pengorbanan. Sebab itu saya percaya bahawa dalam hal ini kita kena lihat sikap kita dengan jelas. Bayangkan ya, kita ambil satu contoh. Umat Islam sajalah. Seluruh dunia ada 1.6 bilion. Berbandingkan dengan orang Yahudi, yang seluruh dunia ni dia ada tak lebih daripada 20 juta orang. Kalau kita mengambil sikap seperti orang Yahudi, kita boleh berjaya jauh lebih baik daripada orang Yahudi. Kita pernah dengar satu kisah bagaimana satu orang Yahudi yang tua dalam hujan yang lebat berpayung tahan teksi. Teksi pertama tanya tak naik, sampai yang ke-9, yang ke-10 pun naik. Orang tanya kenapa tak naik yang 9? Dia kata itu bukan orang Yahudi punya teksi. Dia bertanggungjawab untuk membelanjakan walaupun 1 penny wang dia sesama Yahudi. Bayangkan kalau 1.6 bilion umat Islam dan sekarang ini didokong oleh orang Kristian dan sebagainya yang bersama-sama menentang kezaliman dan keganasan yang ditunjukkan oleh Zionis Israel tadi, saya yakin bahawa akan ada kesan kepada ekonomi mereka. Walaupun kita tahu bahawa mereka akan dapat dokongan daripada Amerika dan sebagainya, tetapi saya percaya kalau semua umat Islam, semua orang yang mencintakan keamanan, semua orang yang prihatin kepada kemanusiaan tadi bersatu suara, saya yakin akhir mereka akan tunduk kepada kehendak kita. Dan kita harap dalam keadaan dunia sekarang ini kita kena menghormati hak orang, kita kena menghormati kepentingan orang lain. Jangan kita nak force ataupun paksakan kehendak kita sahaja. Okay. Jadi boleh saya katakan sini boikotlah secara berilmu, bukannya mengikut emosi. Datuk setuju dengan ayat itu? Sebab kenapa saya katakan ada kes setengah pengguna dikeji, dimarah kerana mereka tidak turut serta dalam memboikot ini, dan saya kira ini jelas bertentangan dengan agama Islam yang melarang kita mengeji antara sesama umat manusia semua. Sebab itu saya katakan tadi bahawa ini adalah atas dasar kerelaan kita. Dan sebagai umat Islam, saya ingin mengingatkan bahawa tidak sempurna iman kita sehinggalah kita mengasihi sesama umat Islam itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sifat ruhama bainahum ini mesti ada. Kalau kita mengasihi umat Islam, malah kita juga mengasihi alam sejagat ini. Maknanya umat Islam tentu kita kasih. Tetapi umat lain juga kita sayang. Berarti kalau di Gaza itu yang dihancurkan itu bukan saja manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang juga kita kena sayang. Saya rasakan bahawa sifat sayang kita tadi boleh kita terjemahkan kepada membenci orang yang melakukan keganasan tersebut. Jadi saya merasakan bahawa hal ini tak bolehlah kita, kalau kawan kita itu tidak sampai ke sifat demikian, kita nak barah dia pula. Cuma kita kena tunjukkan sifat. Dan kita tunjukkan kepada mereka rasionalnya. Kenapa kita mesti bersama-sama membantu, menyumbang kepada menyatakan sikap kita. Saya mungkin boleh kaitkan satu kisah di dalam kisah bagaimana Nabi Ibrahim dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ada burung pipit. Burung pipit ini dia ambil air. Dia nak cuba padamkan api. Burung yang besar semua gelakkan dia, apalah. Mana boleh padam api? Dia kata, aku pun tahu api tak padam. Tetapi aku takut Tuhan tanya, apa aku buat? Kenapa aku tak tolong Habibullah ini? Berarti hari ini kalau kita menyayangi sesama umat Islam, walau sekecil mana pun sumbangan kita, kalau kita buat secara ikhlas, itu lebih besar artinya daripada kita mengutuk orang yang membenci kejahatan tadi. Jadi saya haraplah dalam hal ini kita kena mengambil sikap yang
bertenang tetapi tegas dalam melaksanakan keyakinan kita. Saya percaya bahawa seluruh dunia hari ini memang bersama-sama dengan umat Islam dan juga yang mencintakan keamanan. Kita tahu hari ini berpuluh-puluh negara-negara bukan Islam juga telah menarik sokongannya kepada produk-produk ataupun syarikat-syarikat yang memang pro kepada Zionis Israel ini. Okey. Jadi di sini kita lihat juga di media-media sosial ada tersebar boikot. Boleh dikatakan agak melampau juga hingga berkumpul di sebuah kedai makanan segera. Dan adakah itu disifatkan sedikit keterlaluan dan emosi? Dia begini, sebab itu saya katakan tadi bahawa ini kita nak berikan gambaran kepada dunia bahawa kita boleh sebenarnya lebih daripada itu. Kalau mereka yang berhimpunan itu kalau nak diikutkan, mungkin mereka boleh sampai lebih dahsyat daripada itu. Tapi kita dapati bahawa sekadar berhimpun untuk menyatakan mereka tidak menyokong. Dan saya percaya mereka itu ada limitasi. Tapi maklum sajalah, mungkin ada satu dua yang sebenarnya kita tidak tahu daripada siapa yang membuatkan provokasi yang melampaui daripada yang dibuat. Sebab itu saya katakan tadi bahawa dalam Islam ini dia tidak boleh melebihi kadar kezaliman kepada kita. Kalau memang katakan di Malaysia ini syarikat tersebut dia kebetulan memang dia asalnya dari sana dan mungkin kebetulan juga dia terpaksa memberikan sumbangan, maka kita kena jelas bahawa dalam hal ini kita nak menyatakan kepada mereka kena berkata kepada tuan mereka kena berhenti. Sebab kita lihat misalnya satu pendekatan yang diambil oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir Mohamad apabila kita ada isu dengan Britain, kita buat program Buy British Last, lepas tu Look East Policy. Artinya kita menyatakan itu sekadar yang kita perlu saja. Sebab itu saya percaya bahawa perhimpunan itu wajar untuk menyatakan sokongan kita kepada rakyat Palestin, tetapi tidak boleh pula kita melampaui sehingga kita menunjukkan kebencian kepada pekerja tersebut ke bangunan tersebut. Sedangkan pekerja itu adalah orang Malaysia dan juga beragama Islam. Jadi saya katakan tadi bahawa tidak wajar untuk kita menunjukkan kebencian kepada pekerja ataupun kita merosakkan harta benda. Sebab yang kita targetkan sekarang ialah bukannya pekerja tersebut. Kita targetkan syarikat itu. Kita targetkan ownership dia. Dan kita targetkan kepada tuan punya pemilik yang menyumbang kepada keganasan tersebut. Sebab itu saya percaya bahawa dalam hal ini kita kena kenal pasti juga beberapa produk-produk lain. Sebenarnya banyak produk-produk yang memang sebenarnya telah menyerap masuk di kalangan umat Islam dan bukan umat Islam yang kalau kita tinggalkan 100% sampai bila-bila pun kita insya-Allah hidup lebih sihat dan lebih bagus. Misalnya, kita dapati bahawa daripada penyidikan kita buat, orang Yahudi ini dia mengharamkan di kalangan mereka menghisap rokok. Tetapi mereka menjadi pengeluar pemilik besar kepada semua syarikat rokok dan mereka ini sebenarnya menghancurkan seluruh umat. Sebab itu kita dapati hari ini bagaimana di kalangan-kalangan perempuan, remaja yang produktif merokok. Dan akhirnya mereka ini akan melahirkan generasi perokok. Dan mereka ini akan berterusan ketagihan dan maaf cakap kadang-kadang sebagian besarnya graduate menjadi peniaga dadah. Sebab itu saya percaya bahawa kalau hari ini semua umat Islam 100% kita boikot rokok. Ini satu yang lebih wajar. Dan saya percaya bahawa pada masa yang sama kita kena buat benda yang baik. Katakan hari ini kita berhenti merokok dan memang ada fatwa yang mengharamkannya. Katakanlah kita membelanja RM10. RM10 itu kita infakkan kepada perjuangan untuk membantu misalnya membina semula hospital di Palestin, di Gaza. Kita membina semula sekolah di sana. Kita infakkan wang tersebut. Dan insya-Allah ini jauh lebih cantik berbandingkan dengan sekadar kita satu hari, dua hari boikot. Yang kedua, barangkali dari segi entertainment. Banyak perkara sebenarnya entertainment ini boleh menjuruskan kepada rosaknya akhlak dan akidah. So kita pastikan mana-mana produk tersebut yang kita patut sisihkan. Dan pada masa yang sama kita mendokong industri entertainment tempatan. Dan kita membangunkan yang ada mempunyai nilai-nilai jati diri, nilai-nilai patriotik dan sebagainya.
Yang ketiga, barangkali kita kena tengok bagaimana perkhidmatan yang boleh kita bangunkan sendiri. Kalau orang kata macam Facebook dan sebagainya, kita kena ada mission kita sendiri, search mission kita sendiri, supaya kita boleh membantu dan membangunkan kita, dan kita tidak dependent. Lepas tu misalnya dari segi pemberitaan, kita tahu bahawa memang berita ini, surat khabar ini, news ini memang dikawal hampir sepenuhnya oleh golongan-golongan yang mirip menyokong kepada perkara-perkara yang bagi saya merugikan umat Islam. Jadi umat Islam sepatutnya memikirkan bagaimana kita mesti mempunyai satu wadah yang betul. Bagaimana pemberitaan kita itu mesti pemberitaan yang bersesuaian dengan apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul. Maknanya kita memberikan pemberitaan yang benar, yang objektif dan mempunyai maklumat untuk memberikan orang membuat keputusan. Jadi saya percaya bahawa hari ini harus ada satu badan yang menyelaraskan mana yang nak kita boikot dahulu, dan kita harus boikot ini kalau boleh yang selama-lamanya, saya kata rokok selama-lamanya. Sebab itu di Persatuan Pengguna Islam Malaysia kita telah memang daripada dulu lagi memboikot beberapa produk yang jelas. Kalau kita masuk dalam laman web kita, memang kita memboikot Starbucks, kita boikot Colgate, kita boikot Coca-Cola. Dan saya percaya bahawa misalnya minuman ringan yang saya sebutkan tadi, dia tidak menyumbang kepada pembangunan fizikal manusia. Sebab obesity antara penyebab utamanya adalah kandungan gula yang tinggi di dalam minuman ringan tersebut. Ditambahkan pula dengan soda dan karbonat yang ada. Jadi saya harap sangatlah supaya hari ini kita kena jelas bagaimana kita bersikap membina entrepreneur Islam. Jadi saya satu lagi, saya agak heran kenapakah yang orang ramai memboikot hanya satu sahaja yang kita lihat di laman sosial, sedangkan seperti Datuk katakan tadi, padahal ada banyak lagi barang-barang yang perlu kita boikot. Contohnya mungkin barang keperluan memasak dan sebagainya, alat solek, keperluan bayi, dan ada lagi 2-3 rangkaian makanan yang juga mempunyai orang kata apa, hubung kait dengan Israel. Tetapi mengapakah rangkaian makanan ini yang orang kata menjadi tumpuan ramai? Saya tak tahu bagaimana keputusan ini diambil oleh kelompok yang memulakan boikot kepada makanan segera ini. Tetapi saya berpendapat ini berkemungkinan sebagai satu permulaan, sebagai satu message. Dan kalau ini memberikan kesan, dan kita pun tidak mahu sampai sehingga agama di kalangan pekerja-pekerja itu hilang pekerjaan. Cuma kita nak bagikan message sikap kita, bahawa kalau mereka ini tidak mendukung kejahatan, tidak mendukung keganasan Israel Zionis, mereka juga mesti come up. Mereka ini mesti keluar dan menyatakan bahawa mereka juga against, mereka juga tidak bersama dengan golongan Zionis Israel. Maka mereka mesti menunjukkan bahawa ini bukti dia. Mana bukti dia? Dan ini barangkali akan memberikan satu kepuasan kepada kita terhadap bukti tersebut. Maksud saya, mungkin selama ini kita pun tak tahu. Mungkin syarikat makanan segera ini ada menyumbang kepada bantuan-bantuan kemanusiaan. Tapi kita nakkan bukti dia, bagaimana dia bersikap dalam isu serangan kita panggil pembunuhan beramai-ramai kepada rakyat di Gaza ini. Ya. Kita nakkan sikap tersebut. Dan saya percaya bahawa kalau ini boleh kita buktikan, saya percaya kalau kita langsungkan lagi sikap boikot kita kepada produk-produk lain yang kita akan pilih, dan kita harapkan mereka juga akan bertindak balas yang sama. Produk itu akan keluar mengatakan, okey, kita juga menyokong untuk memberikan bantuan barangkali berlipat ganda lagi untuk membangunkan semula Gaza. Dari segi kemanusiaannya, dari segi pendidikan, kita tahu bahawa sangat traumatik. Dan kita tak nak gambarkan bagaimana dalam keadaan kita menyambut Idul Fitri ini, mereka itu tak boleh tidur siang malam, mereka itu dihancurkan, bangun rumah mereka, anak isteri mungkin meninggal, dan kita tak nak bayangkan kesedihan yang mereka hadapi. Dan ini tak boleh dibayar dengan wang. Sebab itu saya harap sangatlah supaya dengan berlangsungnya boikot yang terpilih ini, mesej ini akan sampai kepada
kumpulan-kumpulan sasar kita. Dan kita pun tidak ingin sampai melampaui kepada sehingga kita bersikap benci, ya. Sebab saya sangat berharaplah sebagai umat Islam kita kena memberikan contoh yang terbaik. Kalau kita memboikot itu, boikot kita itu ada asas fundamental yang betul. Dan kita pun sampai kepada matlamat kita, dan kita pun tak boleh nak teruskan lagi sehingga kemusnahan berlaku. Sama saja kita dengan orang lain. Kalau kita memusnahkan orang lain, saya percaya bahawa umat Islam yang ingin memboikot ini, kita harus boikot berasaskan kepada maklumat yang tepat, dan pada masa yang sama kita mesti juga menyokong pesaing-pesaing produk tersebut. Macam saya katakan tadi, hari ini mungkin kita boleh menyokong produk Burger Ramli, mungkin kita boleh menyokong, tapi pada masa yang sama kita kena pastikan juga pada masa yang sama umat Islam dia mesti juga mempunyai dari segi food hygiene, safety, hospitality dia melebihi mereka. Jangan kita pergi tengok suram aja, lipas, tikus, sabar sana, tak maulah macam tu. Sebab itu saya katakan tadi bahawa umat Islam ini mesti terbaik. Kita umat Islam ini sebagai contoh. Dan sebab itulah kalau kita ingin menjadi entrepreneur, kita kena ambil sifat Allah. Sifat Allah itu dia mencipta dan menyempurnakan ciptaannya. Kalau kita memulakan suatu usaha itu, usaha kita itu mesti paling maksimum yang kita bagi, dan kita bagi itu atas niat untuk memberikan perkhidmatan, dan insya-Allah keuntungan itu Tuhan yang akan bagi. Okey, baik. Kita akan bersambung lagi dengan ada persoalan yang Datuk perlu jawab pada hari ini, dan saya ingin kongsikan di sini di mana Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob antara pemimpin tertinggi negara yang turut menyahut seruan memboikot produk dan perkhidmatan yang ada kaitan dengan Israel, dan terbaru beliau secara terbuka dan berani membatalkan penggunaan kad kredit sebuah bank asing sebagai tanda protes ini susulan pendirian institusi kewangan terbabit minggu lalu yang bertindak menutup akaun semua pertubuhan yang menyokong perjuangan rakyat Palestin. Datuk Seri Ismail Sabri dalam akaun Instagram @ismailsabri60 memuat naik gambar beliau menggunting kad kredit bersama sekeping lagi gambar surat pemberitahuan bahawa beliau mahu membatalkan akaun itu berkuat kuasa serta merta. Tindakan itu sebagai protes terhadap bank terbabit yang menutup akaun pertubuhan yang menyokong perjuangan rakyat Palestin. Tindakan Datuk Seri Ismail Sabri itu mendapat banyak komen positif daripada pengikut beliau dan rata-rata memuji tindakannya. Selain status berkenaan juga telah dikongsi ke beberapa laman sosial lain antaranya Twitter dan Facebook. Dan dalam perkembangan sama, CIMB Islamic Bank sebaliknya menderma RM1 juta kepada Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia Mercy Malaysia bagi melaksanakan program bantuan di Gaza yang mengalami kemusnahan teruk akibat dilanda konflik. Pengarah eksekutifnya Badli Shah Abdul Ghani berkata beliau berharap sumbangan itu dapat membantu mengurangkan penderitaan rakyat Palestin di kawasan berkenaan. Dan beliau bercakap demikian dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, dan menurutnya Mercy Malaysia akan menggunakan derma berkenaan untuk segera memberi bantuan perubatan yang amat diperlukan dan meninjau bantuan lain yang diperlukan oleh penduduk terjejas termasuk makanan dan pemakanan. Derma akan turut disalurkan bagi membiayai program kerjasama Mercy Malaysia dengan agensi bantuan dan pekerjaan pertubuhan bangsa bersatu UNRWA yang menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada rakyat Palestin yang menjadi mangsa. Baiklah, saudara, bertemu kembali dan kami masih bersama tetamu hari ini iaitu Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Dr. Mahmud Osman. Baiklah, Datuk, sebelum kita berehat tadi, Datuk ada menyatakan bahawa perlu kita pastikan produk-produk mana yang mempunyai
kerjasama dengan pihak Israel dan mungkin ada barangan-barangan lain yang dinyatakan mungkin ada kena-mengena tetapi pada asasnya tidak. Jadi mungkin ada perlu ditubuhkan satu badan untuk memastikan bahawa setengah produk itu ada kena-mengena dengan Israel ataupun tidak. Itu rasanya bagi memudahkan kita sebagai pengguna untuk membuat pilihan ataupun ingin memboikot sesuatu barangan tersebut. Ya, memang saya sangat berharap supaya ada satu sekretariat. Hari ini kita dapati begitu ramai NGO, banyak NGO yang menyatakan harus kita boikot itu dan ini. Jadi kita sepatutnya mempunyai satu sistem yang jelas dan kita mesti pastikan maklumat-maklumat yang kita buat itu selepas kita membuat penyelidikan. Sebab asas kita sebagai umat Islam adalah kita tidak mau menzalimi orang yang tidak berkenaan. Tak mahu kan kerana nyamuk keramu dibakar. Tidak mahu orang lain yang makan nangka, orang yang kena getah. Sebab itu kita harap sangat supaya kita kenal pasti. Misalnya, katakanlah contohnya Coca-Cola. Mereka mendapat pengiktirafan kosher daripada sistem halal Yahudi. Dan jelas bahawa mereka membayar dana kepada Yahudi dan Israel ini. Malah mereka juga melantik rabai dia untuk menjadi director dalam syarikat tersebut. Jadi sudah tentulah kita sukar untuk kita menafikan keterlibatan Coca-Cola kepada mendukung dan menyokong kita panggil perjuangan Zionis Israel ini. Saya percaya kalau kita boleh mempunyai kajian-kajian yang demikian dan kita kena konsisten dan kita kena buktikan dari masa ke semasa dan pada masa yang sama bagi saya sampai kita memboikot tadi kita juga wajar untuk menulis surat kepada mereka menyatakan pendirian kita. Kenapa kita boikot mereka dan apa demand kita, apa permintaan kita. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akhirnya akan terungkap. Keharmonian itu, sifat kemanusiaan itu akhirnya akan keluar. Sebab itu fitrah manusia. Dan saya percaya bahawa tidak mungkin manusia itu akan zalim selama-lamanya. Tidak mungkin manusia itu tidak akan ada satu nur datang kepada mereka. Cuma barangkali golongan Zionis ini memang mereka itu anutan mereka ialah syaitan. Mereka itu tidak mempercayai kepada mereka-mereka yang beragama. Sebab itu mereka anggap mereka beragama ini golongan-golongan goyim, golongan bodoh yang boleh ditindas dan boleh dipergunakan dan diperkotak-katikkan. Sebab itu saya mencadangkanlah supaya nanti kali boleh kita gunakan platform Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga NGO-NGO lain, kita duduk bersama, kita membuatkan kajian. Produk mana yang harus wajar kita boikot selama-lamanya dan apakah tindakan-tindakan susulannya. Pada masa yang sama juga kita mesti mempunyai maklumat manakah dia Muslim entrepreneur yang mempunyai kemampuan untuk bersaing dan harus kita dokong 100%. Sebab itu saya percaya bahawa dalam Islam ni Islam ni kalau larang sesuatu dia mesti suruh buat sesuatu. Kalau hari ini kita boikot satu produk, kita mesti sokong produk yang mana. Jadi baru kita akan lihat kesan secara positif. Misalnya dari segi kita bangun tidur, kita ingat nak berjalan ni akan petrol. Petrol syarikat mana yang kita harus dokong. So tentu sebagai umat Malaysia ini kita harus dokong Petronas. Sebab itu memang syarikat nasional, kualitinya sama dan kita dapati tempatnya pun jauh lebih baik. Kalau umat Islam, suraunya jauh lebih bersih, tempatnya premisnya lebih bersih, hospitality-nya bagus, harga pun sama. Ya. Jadi bagi saya, maklumat-maklumat ini harus diberi secara otoritatif. Mesti ada authority. Kita tak mahu nanti orang dia cut and paste, lepas tu dia kait ke orang lain. Pernah satu peristiwa dulu, tak pasal-pasal bila kita boikot satu produk, burger dan sosis itu, tiba-tiba Ramli burger pun kena. Ataupun tempias. Sebab dia masukkan sekali, dia senaraikan semua. Sebab itu saya berharap sangatlah supaya semua rakyat Malaysia, semua pengguna yang beragama Islam, kita kena rujuk kepada yang ada authority. Bukan saya katakan Persatuan Pengguna Islam Malaysia mempunyai authority, tapi saya ingin mencadangkan supaya Persatuan Pengguna Islam Malaysia menjadi tempat untuk kita berujuk. Maknanya kalau Asas Sharif ke Palestin, Viva Palestin, sesiapa yang nak boikot itu, dia kena berikan maklumat kepada kita dan kita akan saring. Dan kemudian kita akan buat satu conclusion.
satu keputusan dan keputusan kita itu mesti muktamad. Dan saya percaya bahawa dalam hal ini barangkali kita berdapat sokongan daripada kementerian-kementerian yang berkenaan untuk memberikan maklumat. Mungkin kedutaan-kedutaan yang berkenaan. Sebab kita percaya bahawa duta-duta kita mempunyai maklumat tentu untuk memberikan pencerahan kepada kita. Sebab macam saya katakan tadi, saya sangat takut kalau akhirnya nanti dia backfire. Akhirnya nanti umat Islam ini dipandang sebagai umat Islam yang membuta tuli, sembrono, emosional. Dan kita nak supaya tindakan kita ini dilihat sebagai tindakan yang konstruktif. Tindakan yang membina. Dan kita nak membina apa? Kita nak membina jati diri kita. Hari ini saya menyuruh kepada umat Islam terutamanya, marilah kita membina jati diri kita supaya kita menyingkirkan kemahuan kita kepada produk-produk yang kita masukkan tadi, supaya produk-produk ini akhirnya mempunyai kesan kepada tindakan kita tersebut. Dan kesan ini kita harapkan kesan yang positif. Maknanya akhirnya manajemen akan fikir, oh sebenarnya kita betul lah, consumer is the king, consumer always right. Mana kita kena gunakan kuasa kita sebagai pengguna hari ini. Sebab kita percaya bahawa Zionis Israel boleh menabit dada. Dia kata dia boleh boikot sebab dia tahu bahawa dia menjadi producer, dia menjadi penghasil dan dia menjadi pengeluar. Dan kita ini menjadi pengguna selama-lamanya. Sebab itu kita kena keluar daripada kepompong pengguna ini untuk kita menghasilkan produk kita. Hari ini kalau kita tengok dari komputer, kita kena bangunkan kita punya hardware, software sendiri. Handphone kita yang dah ada orang tak boleh tinggal dengan handphone, tidur bawa handphone, pergi tandas bawa handphone. Jadi bagi saya kita kena bangunkan, dan memang ada produk-produk tempatan yang dihasilkan oleh rakyat kita sendiri. Yang ini nak kita bangunkan. Itu juga macam saya katakan tadi, yang penting sekali ialah dari segi pemberitaan. Okey, baik. Jika kita lihat keadaan sekarang ini, tidak dinafikan tindakan memboikot ini boleh dikatakan memberi kesan kepada negara kita sendiri. Dan bagaimana dengan pekerja-pekerja tempatan yang bekerja di syarikat terbabit dan ia turut mencecaskan periuk nasib mereka. Jadi mungkin mendapat Datuk. Sebab itu saya katakan tadi bahawa kita tidak mahu sampai menzalimi pekerja. Sebab itu kita kena boikot ini secara terpilih dan ada tempoh tertentu sehingga kita mencapai matlamat kita. Dan pada masa yang sama kita kena mendukung pesaing mereka. Sebab kita percaya bila pesaing mereka membangun dan membesar, mereka juga akan perlukan pekerja. Dan sudah tentulah pekerja yang terlatih daripada misalnya rangkaian makanan segera tadi boleh menjadi aset kepada pesaingnya. Sebab itu saya katakan tadi benda ni ialah dia akan sampai kepada keseimbangan. Kalau kita bangunkan produk kita sendiri, kita akan juga memberi peluang pekerjaan yang lebih. Dan peluang pekerjaan yang lebih ini dengan pendapatan yang meningkat, kalau kita memberi sokongan yang padu, sudah tentulah mereka juga boleh memberikan tawaran yang sama atau lebih baik daripada apa yang pekerja-pekerja sekarang perolehi. Cuma pekerja-pekerja ini juga kena menunjukkan keterampilan mereka. Maknanya jangan kalau kerja di syarikat itu dia boleh buat bagus, tapi bekerja dengan syarikat kepunyaan orang Islam, sebaliknya, dia ponting, dia cilot dan sebagainya. Jadi saya mendapat kesan ini. Memang kadang-kadang tu kalau kerja dengan syarikat multinasional ini mereka penuh berdisiplin. Tapi bila bekerja dengan syarikat yang dipunyai oleh umat Islam, mereka itu hilang disiplinnya. Sebab itulah kita kena jelas dalam hal ini. Bila kita menyokong dan mendukung produk-produk tempatan yang menjadi pesaing kepada produk-produk yang mendukung Zionis Israel ini, saya sangat yakin, saya penuh percaya bahawa kita juga boleh menawarkan peluang-peluang pekerjaan yang sama baik ataupun lebih baik daripada apa yang dinikmati oleh mereka yang bekerja di tempat itu. Dan bekerja, mereka terus bekerja. Jangan pula kita panggil apa, bukannya haram bekerja di tempat itu, ya. Tetapi bagi saya, kalau mereka mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk sama-sama mungkin barangkali dalam mesyuarat mereka menyatakan kepada higher management dia, okey, kena lihat ini adalah satu sikap pengguna yang kita kena lihat secara positif. Dan saya yakin itu akan
akan berjaya. Okey, baiklah, nampaknya waktu kita agak suntuk pada hari ini dan kami di platform mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Makmur Osman, iaitu Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Terima kasih, Ya, Datuk. Okey. Baiklah saudara, ingin saya ulangkan sekali lagi, boikotlah secara berilmu, bukannya mengikut emosi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.